Malam ni kita akan baca insyaAllah 154 153. Tetapi sebelum tu saya nak bawa sikit ke belakang. Kalau kita baca dah baru ni, saya ada tambah sikit sini. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Situ. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku. Ayat 152. Tapi dalam nota lama tak ada lah. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadapku. Di situ saya ada tambah sikit. Di sini 238. Melalui ayat ini Allah memerintahkan supaya dia diingati. Tetapi bagaimana dia harus diingati? Fadhkuruni, kamu ingatlah kepadaku. Ingat tu, zikir tu apa maksudnya? Ingat kepadaku. Dia suruh ingat, tapi ingat tu lagu mana? Sini. Melihat kepada siyak dan sibaknya. Perintah Allah supaya mengingatinya di dalam ayat ke-152 ini jelas bermaksud perintahnya supaya bersalat, bersembahyang. Itulah cara mengingatinya yang dimaksudkan di sini. Firman Allah di dalam surah Taha adalah sebaik-baik buktinya. Di situ Allah memerintahkan supaya kita bersalat untuk mengingatinya. Lihat firman Allah berkenaan. Baca Safwan. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Bermaksud sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Wa aqimis salata li zikri. Saya bagi garis sini. Situ maknanya. Jadi zikir di sini, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, ini di sini dalam ayat ni apa maksud? Ya zikir tu zikir lagu mana? Tuhan suruh ingat dia. Ingat tu lagu mana? Tengok ayat lain. Aqimis salata li zikri dalam surah Taha. Dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Apa yang kita kata comel tu kalau kita kaitkan fadhkuruni zikir di situ dengan solat, sebab kita tengok kepada siap dan sibaknya. Sebelum pada ni mana-mana dah tu kuliah usul tafsir kita. Di sana saya sudah sebut salah satu usulnya ialah melihat siap dan sibak ayat. Melihat ayat sebelum dan selepas. Bila kita lihat ayat sebelum dan selepas, nampak benar. Supaya nampak terang kan, saya pilih ni. Kita ambil, cuba tengok Syamilah ni, Quran dia. Ni cuba tengok ni Quran dia, supaya nampak mudah sikit nampak. Fadhkuruni, mudah nak cari. Ni fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu. Jadi kamu ingatlah kepadaku ni apa maksud ingat? Ingatlah ke mana? Cara nak ingat Tuhan. Jadi kita kena tengok ayat lain. Wa aqimis salata li dhikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku dalam surah Taha. Dalam nota kita sebut tadi. Apa yang kita kata zikir di sini lebih sesuai dengan sembahyang. Tengok siap dan sibak. Siap awak selepas ni, mana ayat awak selepas ni, itu mana siap. Sibak mana ayat sebelum pada ni.
Kalau tengok ayat sebelum pada ni kan, kita duduk cara-cara kau kiblat, menghadap kiblat, Tuhan suruh menghadap ketika semaya, menghadap kepada Baitullah. Tidak semaya gitu. Duduk cerita tentang semaya. Lepas tu kita tengok ayat selepas ni. 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Salah juga yang sebut di situ. Itulah orang panggil ayat, kita tengok ayat berdasarkan konteksnya. Mentafsirkan ayat berdasarkan konteksnya. Di sini apa maksud? Zikir tu luas, maksud zikir tu. Ingat kepada Allah tu luas maknanya. Tapi di sini, hak mana kita nak pilih daripada sekian banyak bentuk zikir itu? Jawabnya salat. Sebab washkuruli. Jadi salat itu sebagaimana saya telah sebut dah sebelum ni, satu bentuk syukur. Bila kita bersemayam, bermakna kita bersyukur. Kita menyatakan kesyukuran kita kepadanya. Hak tu kita akan tengok akan datang lah. Hak ni dulu. Fadhkuruni. Cuba tengok. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Salah juga sebut situ. Lepas tu kita sudah jumpa dah sebelum pada ni dalam surah Al-Baqarah ni juga. Juga disebutkan begitu. Wasta'inu bis sabri was salah juga. Mana sabar dan salah? Maklum lah, semua hidup kena semayang ni, tak kena sabar. Semenjak balik tu kak, kena semayang lah, wajib lah semayang. Tak semayang berdosa, tanggungjawab kita orang Islam. Orang perempuan pun sama. Bahkan orang perempuan dari segi, kalau dilihat kepada balik dia tu, ada kemungkinan lebih awal lagi daripada lelaki. Kan nak kira dari segi balik dia tu. Cuma dia adalah peringkat-peringkat tertentu tidak semaya. Tuhan tak boleh semaya. Tapi kena sabar berlaku tu. Kena sabar berlaku. Dia kaitkan sabar dengan salat. Dan di sini comel benar. Kalau tidak kita tiba-tiba suruh ingat ke dia. Apa kaitan dengan ayat sebelum pada ni? Kan panjang kita duduk bercerita tentang kiblat, perubahan kiblat. Tuhan suruh kita semaya. Sama ada kita bermukim ke atau kita bermusafir, suruh menghadap waktu. Jadi yang ni waktu lagi lah cerita semua. Jadi nampak berkait tu. Comel lah, nampak saling berkait. Lepas tu kita tengok selepas tu pun sama. Itu maksud saya je. Itu maksud. Itu maksudnya. Saya sudah sebut dah sebelum pada ni kan. Kalau kita nak tengok lah sajalah. Saja jaga-jaga kita tunjuk kan. Dia adalah Quran ni, tafsir Quran dengan Quran ni dalam dunia ni, saya tahunya setakatnya betul-betul ada dua je ada. Ni kitab dia. Betul-betul khusus untuk Quran. Ini satu. Tafsir Al-Quran bil Quran min adwa'il bayan. Asal dia adalah kitab tafsir Adwa'ul Bayan, Syekh Shanqiti. Shanqiti ni asalnya orang Tanzania, kalau tak silap saya. Orang negeri lah asalnya. Dia orang sana. Lepas tu pergi duduk di Tanah Arab lama lah. Ni tafsirul Quran. Ini satu. Satu lagi kalau kita tengok ni, ni tafsirul Quran bi kalamir Rahman. Ni India. Karangan Abil Wafa Sana'ullah Al-Hindi Al-Amritsari. Ini dua ni ada. Betul-betul. Dia dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada juga, tapi dia tidak banyak penteraburan begitu. Dia tidak khusus. Betul. Itulah. Dalam ni pun tak ada. Tu alhamdulillah, tiba-tiba Tuhan beri ke saya. Nak bayarnya kadang-kadang kita buat kerja kan kita. Sebelum pada ni dalam nota tu kata ada. Lepas tu baru ni mengajar, bila mengajar tu ni sepatutnya baru nampak kaitan dia tu comel apa. Tapi dalam ni cuba tengok, saya tengok dah lah. Ini yang jadi panduan utama saya bila buat ni dua ni yang utama. Syukur kepada Allah. Kadang-kadang dia beri kepada kita tu kita tak suka juga, tak terfikir. Supaya tahu, takut hak mana hak ambilnya, hak mana hak tak ada situ. Biar royak, jaga-jaga sekali. Jaga-jaga sekali kita royak. Jadi macam ni lah. Dia ada kaitan dengan ayat surah Taha. Itu maksud tafsir Quran dengan Quran tu saling berkait. Lepas tu kita tengok pula siap dan sibak.
Kalau Quran itu ditafsir, ditengok dengan cara gitu kan, comel apa? Comel apa? Sebab itulah usul ni perlu yang kita belajar dulu. Saya sudah sebut dah, siyak dan sifat tu gah ke mana ni? Kadang-kadang orang mentafsirkan Quran dia tidak kira siyak dan sifat. Jadi tak nampak perkaitan itu, jalinan dia yang sangat comel sebenarnya. Baiklah. Itulah hak tambahnya. Washkuruli wa la takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku. Syukur tu semaya tu satu bentuk syukur tu. Tuhan suruh ingat ke dia tu, apa hak tu syukur dah tu. Itulah salah satu cara kita nak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang sekian banyak. Itu dengan bersolat. Wala takfurun, janganlah kamu kufur terhadapku. Apa makna pula kufur terhadapku? Jadi 239. Dengan menolak pengutusan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Jadi ayat sebelum pada ni kan ditujukan kepada ahli kitab ni banyak ni. Duduk beradak dengan ahli kitab. Ahli kitab selewengkan. Dia kata apa Muhammad ni mula menghadap pada Baitul Maqdis. Lepas tu menghadap pada Kaabah pula. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kan? Kita sudah baca dah tu. Jadi bawa daripada situ saya qulu sufahak bawa terus tu. Duduk cerita tentang ahli kitab lah. Orang-orang kafir Mekah pula duduk kata. Dia kata dia bawa ajaran agama Nabi Ibrahim. Apa boleh menghadap pada Baitul Maqdis pulanya. Tinggal kiblat tu nenek. Iaitu Kaabah tu. Oh situ cabaran dahsyat lah. Kita tak berapa nampak sebab kita hidup 1400 tahun lebih. Tak berapa nampak semasa tu. Betapa kalutnya, betapa kecohnya. Di satu pihak ni tuduh, di satu pihak ni tuduh. Jadi hak Islam tu lagu mana? Tergugak ke tidak? Lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Tu ayat dah juga. Kita baca dah tu. Tuhan buat gini ni buat apa? Nak tengok. Siapa dia nak ikut Rasul? Dan siapa yang berpaling tak ada? Nak tengok. Betul-betul terujilah. Sahabat-sahabat hidup zaman Nabi sampai ke Nabi mati. Itu betul-betul berapa kali diuji. Nampak jelas dia tetap dengan Islam. Itu sahabatnya. Orang lagu tu sahabat ni. Jadi duk mengadap apa ni ahlul kitab tu lah. Jadi tuju kepada mereka hak semasa. Sebab itu kita kena tengok dalam usul juga dulu kita dah bincang dah. Dia Quran ini dua sudut kita kena tengok. Satu sudut ketika ia diturunkan. Satu lagi umum. Untuk umum, untuk sepanjang masa. Kalau kita nak kaitkan dengan hak semasa, inilah. Wala takfurun, jangan kamu kufur kepadaku, iaitu dengan menolak pengutusan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Apa nama ni, kita sudah baca dah sebelum pada ni dalam kitab-kitab dahulu pun ada sebut dah bahawa Nabi akhir zaman ni dia akan kiblat, tukar kiblat pula. Dia ada situ. Dah tahu dah, jangan kufur lah. Itu hak berkait dengan hak semasa. Kerana Allah berfirman, baca Safwan. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bermaksud sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat-Nya yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman setelah Dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa mereka dari kepercayaan yang sesat serta mengajar mereka Alkitab yakni Al-Quran dan hikmah yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi apa ni? Ini orang manallah, minnah. Minnah ni satu nikmat sangat besar yang layak disebut-sebut. Yang layak selalu disebut. Itu apa? Nikmat ba'thur rasul. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, iaitu pengutusan rasul.
Jadi bila nikmat sebesar tu, janganlah kamu kufur. Kalau kufur, akibatnya teruklah. Itu satu. Di dalam firman-Nya yang lain disebutkan kelebihan bersyukur dan akibat buruk kufur atau tidak bersyukur. Kufur lawan syukur. Begini Allah sebutkan begini. Baca lagi. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur akan nikmatku, maka azabku amatlah dahsyat. Jadi sebab apa Tuhan suruh bersyukur? Sebab kita bersyukur, Allah akan bertambah nikmatnya. La azidannakum. Kalau kita kufur, itu akibatnya. Tuhan akan hukum kita. Itu makna di sini. Jadi syukurnya lagu mana? Terimalah Muhammad yang diutuskan itu. Jangan kamu selewengkan fakta. Jangan kamu menjadi punca kepada kesesatan orang ramai, sedangkan kamu telah diberikan kitab oleh Allah, ahlul kitab. Itu lepas tu ni saya tambah kemudian ni. Dalam nota tu tak ada lah kira-kiranya. Ni tambah pula sekali dengan tadi tak. Boleh juga perintah Allah supaya bersyukur di sini dimanifestasikan dengan bersolat. Tu dia. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Kalau dalam konteks, kalau kita tak tahu cerita hak Nabi hadapi, yang Nabi alami dengan ahlul kitab itu, kita baca Quran dia saja, baca Quran dia saja. Kita tengok sebelum tu dah, selepas tu duduk cara kau apa ni, duduk cara kau semaya ni lagi ni, barulah nampak kepentingan solat itu dalam Islam. Jadi kita, dan larangannya daripada mengkufurinya pula berarti larangan daripada tidak bersolat. Itu makna kufur tidak solat lah. Syukur solat. Jadi bersyukurlah kepadaku, iaitu dengan bersolat. Itu makna syukur. Wala takfurun, jangan kamu kufur kepadaku, jangan tak semaya. Itu maksudnya. Jangan tidak semaya. Di sini Allah menyuruh kita jaga semaya dan jangan tak semaya. Syukur, apa manifestasinya? Semaya. Kufur tidak semaya. Itu boleh juga. Kerana salat adalah manifestasi kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat yang dikurniakannya. Itu hakikatnya. Jadi, dan ada kaitan di sini. Ada kaitan juga dengan ahli kitab waktu, khusus dengan zaman Nabi. Kalau Nabi ngadak tu dulu. Betul juga seperti tafsiran tadi. Kalau kita tengok kod ni, lebih sesuai dengan zikir tu dengan makna semaya. Fadhkuruni dengan makna semaya, berdasarkan ayat surah Taha tu. Jadi Tuhan akan balas tu, bukan saja kita semaya tu. Tuhan pun akan ingat. Bila dia ingat kita kan, selesailah masalah kita. Dan bersyukurlah kepada aku. Bersyukur tu lah kepada semaya dengan cara bersemaya. Maknanya semaya ini adalah manifestasi kesyukuran kepada Allah. Wala takfurun, jangan kufur, jangan tak semaya. Sebab ada kufur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah. Itu makna kufur. Boleh juga begitu. Kalau kita pakai ni sesuai dengan ayat sebelum, dengan ayat selepas, dah ada kaitan yang sangat rapat dengan semaya. Barulah kita nampak mana ayat suruh semayanya. Selain daripada aqimus salat, dalam bentuk yang lain, washkuruli. Mana ayat yang melarang daripada tidak semayanya? Ni, wala takfuru. Situ barulah nampak kaitan dia tu. Baiklah. Kita pergi sini, baca sini. Baru kita masuk malam insya-Allah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sesungguhnya kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ayat duduk mana? Tak ada ayat dia. Walanabluwannakum. Oh, jatuh sini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Tak ada kan? Tak ada kan? Ada. Tidak. Tak jatuh. Betul, ni. Ni lah. Duduk terjemah tu. Baca. Ada. Alhamdulillah. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu musibah, mereka mengucapkan kami milik Allah dan kepadanya jua kami sekalian kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya mendapat petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ini lebih tegas kalau kita terjemahkan begitu. Sebab ada juga orang terjemah lagu lain. Tak apa. 240. Susunan ayat berbentuk perintah dan suruhan seperti ini telah berlalu pada ayat ke-45 surah Al-Baqarah ini. Dulu sudah sebut dah. Lagu ni lah Tuhan sebutnya. Ia boleh juga diterjemahkan dengan carilah pertolongan Allah. Carilah pertolongan Allah dengan bersabar dan bersalat. Kalau kita nak dapat pertolongan Allah, nak buat gana, dan bersalat dan bersabar. Isti'anah, wasta'inu. Kalau orang belajar ilmu saraf, bina talab. Orang panggil. Makna dia tu. Dia ada mengandungi makna cari. Itu makna bina talab. Ista'ana, yasta'inu, isti'anah, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'al. Ini wazan ni fi'il sudasi orang panggil. Mana-mana ngaji tu dia faham lah. Fi'il sudasi. Dan dalam dia tu ada makna cari, tuntut. Cari, tuntut. Ada makna tu. Sebab itulah bila kita terjemah ni, carilah pertolongan Allah. Jadi isti'anah perkataan asalnya ialah aun, al-aun, al-ma'unah. Situ asal dia perkataan dia. Jadi carilah al-aun, aunullah, ataupun ma'unah, al-ma'unah, pertolongan Allah dengan bersabar dan bersalat. Boleh juga kita terjemah gitu. Boleh juga kita kata, saya pilih lagu ni, comel lagu ni. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Kalau nak cari sebagai penolong kita, siapa dia? Sebagai penolong. Ni sifat sabar dan salat. Boleh juga. Jadikanlah sabar sebagai dan salat sebagai penolong. Betul juga, boleh juga. 240 ni, cepat tengok sini. Sebelum pada ni sudah ada dah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dulu. Ayat 45 ada dah. Sama juga di situ disebut. Mana ini menunjukkan sembahyang ni sangat penting, sangat besar maknanya. Sebab kalau kita nak dapat pertolongan Allah,
kena sembahyang. Paling tidak orang Islam 5 waktu tu kena jaga. Paling tidak. Baru berada dalam peliharaan Allah, dalam pertolongan Allah. Baru makna azkurkum tadi, aku ingat balik pada kamu. Kalau mu ingat aku ingat balik kamu. Baru ada paling tidak. Kau banyak seperti yang Nabi SAW ajak, kau comel macam-macam lagi sembahyang. Selain daripada fardu atas kita, banyak lagi hal lain. Ada terikat dengan waktu harian, ada terikat dengan musim, macam-macam. Bila kita kata bulan puasa, sembahyang ni, malam sembahyang ni, tengah hari ada sembahyang ni. Misalnya kita kata duha, tarawih, tahajud, apa semua tu jangan berlaku lah tu. Dan benda-benda ni ada di dalam Al-Quran pun ada. Dan ini kalau kita nak kata asas kepada sembahyang hajat pun boleh. Salat, minta tolong Allah, minta pertolongan Allah dengan sembahyang. Kan orang sembahyang, orang minta hajat tu dia sembahyang dulu. Ada kait juga tu. Isyarat kepada sembahyang hajat. Isyarat kepada sembahyang hajat. Walaupun sembahyang hajat itu tidaklah disyariatkan seperti hak kita duk buat lah ni, doa selalu pokok kita kata. Sembahyang hajat perdana penuh padan dah. Bahkan jadi macam-macam lah, timbul orang lain buat pula dah. Selawat perdana pula dah. Anak kata kan? Dan kita buat juga. Sebab tu jangan terbuat buat, jangan tak buat. Jadi alasan kepada orang lain. Ini semua ibadat ni. Bila kata ibadat, ikut cara Nabi lah. Selawat tu lah dia selawat tu. Selawat tu ibadat. Bila ibadat sebab kita main, molek kau duk palu kendal, duk main muzik. Iyalah kalau begitu. Dan ni berlaku. Tak ada siapa tegur pun. Iyalah kalau ni. Hak berlaku dalam masyarakat kita. Supaya semayang lah, tiba-tiba kita main muzik bila-bila je. Siapa? Selawat-selawat ni ibadat. Bila kata ibadat, dia kena ikut cara dia. Tak boleh buat cara kita, ikut dan ikut sedap. Tak boleh lah tu. Itulah benda jadinya. Pasal apa? Pasal kita buat semayang hajat dulu, perdana, penuh stadium. Kalau orang buat penuh stadium selawat apa je, itu pun ibadat. Ibadat. Nabi pernah ke buat lagu tu? Nabi pernah ke? Tak pernah. Sembahyang hajat ke, selawat perdana ke, sembahyang hajat perdana ke, tak pernah. Sembahyang sorang-sorang sendiri-sendiri gitu ya dia ajar. Tu hak sunnah hak sebenarnya. Adapun dengan berjemaah ke apa, hak jelas. Tak ada asal cuma ada isyarat-isyarat gini lah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya Allah dah tu. Cuma setengah-setengah orang dia pakai ista'inu bis sabri was salah tu kan. Tuhan tunjuk pada kamu tu ramai. Bila ramai kita boleh buat ramai lah penuh stadium apa apanya. Nabi tunjuk dia tidak royak saja. Kalau betul itu yang dimaksudkan begitu, mesti Nabi buat dah gitu dengan sahabat dia. Dia kena duduk situ. Yang jadi ni jadi celaru sikit tu sebab situ lah. Dia pakai pandai-pandai dia sendiri. Dia tak tengok dan Nabi buat lagu mana. Dia tak tengok. Situ silap. Kalau kita nak berada di atas landasan yang betul, ala sunnah sungguh, ikut sunnah Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, kena tengok. Muka kita ada Quran, ada hadis, bukan sebab orang lain. Tak ada panduan. Kita ni ada Quran dan sunnah. Kalau berselisih, balik kepada Quran. Balik kepada Quran. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mana in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau berselisih, apa-apa lah berselisih. Ni nak lagu. Balik kepada Allah dan Rasul. Allah maknanya Quran, Rasul maknanya sunnah. Benda tu ada jelas. Ada ke Nabi buat gitu? Tak ada, tak usah lah. Kalau kita terbaik buat juga, nanti dia jadi terbuka pintu bid'ah. Orang akan buat lagu lain pula, tambah pula, asal kita je maksud molek, kita nak royak benda. Lepas tu kita buat gitu cara nak tarik orang. Asalnya. Lepas tu dia jadi melarak. Lagu ni
Wa innaha lakabirat apa ni? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau dulu ayat 45 tu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sini ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar ni pun satu hal besar, makna sabar ni dalam semua perkara. Berkait dengan sembahyang ni semua saya sebut tadi lah, memang jelas sepanjang hidup kena sembahyang. Oi, kena sabar benar tu. Dalam keadaan lagu mana pun, naik kapal terbang pun kena sembahyang juga. Naik kereta api pun kena sembahyang juga. Naik kapal laut pun kena sembahyang juga. Sakit pun kena sembahyang juga. Tak boleh duduk cacat, diri duduk. Tak boleh duduk tidur. Kena sembahyang macam. Kena sabar kat lah tu. Tak kira musim panas, musim sejuk. Musim panas ambil air sembahyang baru sedang molek pun. Kena air sejuk, musim sejuk kena ambil juga air sembahyang. Kena ambil. Kena sabar lah. Kau tak kait dengan sembahyang saja. Kait dengan sembahyang saja. Kalau kira dalam hidup ni memang banyak perkara benda kena sabar. Mengaji kena sabar, mengajar kena sabar, buat apa-apa kena sabar berlaku. Banyak perkara kena pendam dalam hati seorang. Pendam dalam hati seorang. Kena telan itu pahit pun telan. Kena sabar berlaku tu. Gapo kita jadi gapo, kita jadi Perdana Menteri, kita jadi Menteri Besar, kita jadi raja, kena sabar. Tak ada ni punah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Atau besar tu mana? Bersama orang-orang yang sabar. Kemudian sesungguhnya Allah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Jangan kata begitu. Walaupun mati zahir dia, bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Kamu tidak menyedarinya. Kita jangan ingat orang yang mati syahid tu mati, hilang lenyap begitu. Walaupun zahirnya mati, dia tu hidup. Jadi di sini kita ada nota, walaupun nyawa mereka telah terpisah dari tubuh-tubuh mereka. Sebab itu orang panggil mati. Matilah. Tetapi dalam kehidupan yang istimewa, mereka hidup bal ahya. Bahkan mereka hidup, yakni dalam kehidupan yang istimewa. Seperti tersebut di dalam firman Allah ini, ada tempat yang lain ada sebut. Hidup tu hidup lagu mana? Ada tempat yang lain, Quran ada sebut. Tak payah pergi ke lain. Kalau pergi ke lain, pergi kepada hadis, lebih lagi lah. Kalau pergi kepada Quran saja kepada baca sendiri. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup secara istimewa di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira dengan kurniaan Allah, ini balasan mati syahid yang telah dilimpahkannya kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang mereka dan belum menyusuli mereka, bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan limpah kurnianya, dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Jadi berdasarkan ayat ni, Ali Imran 169 hingga 171, 171 ni juga menceritakan perkara yang sama. Bukan setempat, maknanya Allah SWT sebutkan orang yang mati syahid itu hidup sebenarnya. Tapi dia hidup tidak serupa kita lah. Hidup dalam kehidupan barzakhiyah, hayat barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Orang lain pun hidup juga sana.
Dia alam barzakh, tapi hidup dengan cara lain. Cara tidak istimewa lah kalau hak tidak molek tu. Hak ni contoh hak molek ni. Jadi kalau kita tengok ayat ni, nampak mereka duduk menikmati, dapat nikmat. Sebagaimana orang dalam dunia lain tak tahu, kita duduk dapat nikmat atas dunia. Kita duduk dapat nikmat macam-macam, makan serta wamotan, wadiyan, musi dia macam-macam. Kita makan kan, duduk menikmati, duduk tidur atas katil, atas lembek, tebal gitu semua dah. Duduk selimut, sedap gitu semua. Siapa dia tahu? Orang luar. Tapi kita tak hidup. Kita tidak berada dalam nikmat. Penuh nikmat dalam dunia tu. Dalam dunia tu. Orang yang sebelum ada, dia tak tahu juga kita lagu mana. Selepas dia mati, dia tak tahu juga kita lagu mana. Kita duduk menikmati. Begitu juga dengan selepas mati ni pun, Allah SWT nak beri belakang tu. Kalau Allah SWT nak bagi, bolehlah. Tapi jangan ingat hidup tu hidup seperti kita ni. Hidup juga, hidup lagu lain. Dapat nikmat juga, rezeki daripada disebut rezeki. Ada lagi rezeki, tak putus rezeki tu. Pak dia tahu orang-orang hidup lagi ni, itu cara sifat orang hidup belakang tu. Dia tahu orang hidup kalau buat molek, juru molek dia suka. Tu dalam ayat dia sebut. Dia suka, gembira dia. Itu bukti hidup lah tu. Bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Soal kamu tidak menyedarinya tu banyaklah kita tidak sedarnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tu pun kita tak sedar juga. Tak ada benda pun melainkan duduk bertasbih belaka kepada Allah. Kalau kita duduk tengok sekeliling kita, tiang, dinding, pasir, bukit, rupu, pokok, kapal, duduk tasbih. Apabila kita dengar, kita tak tahu tu. Padahal dia bertasbih, Tuhan kata, tapi kamu je tak faham, tak tahu je. Tak tahunya. Begitu juga orang-orang yang mati syahid tu dalam nikmat, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebagaimana banyak lagi makhluk lain atas muka bumi ni ataupun di luar bumi ni tak tahu kita dalam nikmat. Mana duduk dalam nikmat kan, dalam dunia ni tak tahu. Padahal hidup dalam dunia ni penuh dengan nikmat. Macam-macam nikmatnya. Kamu tidak menyedari tentang kaifiat kehidupan mereka. Lagu mana kata hidup tu? Hidup lagu mana? Kalau kita nak kira dulu sebelum main ke dunia ni kita hidup. Kalau kira biasa je duduk dalam perut ibu nak hidup lagu mana? Nyawa ke mana? Makan bila? Makan lagu mana? Tidak nak makan sebuah ni, lepas tu baik daripada perut makan ke mulut tu. Tapi boleh hidup. Kaifiat hidup tu, hak dunia ni pun kita tak faham dah. Usah ke hak akhirat. Mujur tu hari raya. Kalau tidak kita tak tahu belakang ni benda ni. Tak siapa nak fikir ni. Tersedut raya ahli fikir. Kalau dunia ni, kalau cara biasa ni, filosof lah apa panggil. Filosof tinggi setara mana ahli falsafah. Tak siapa ni nak fikir benda ni. Duduk bengong gitu. Tu hari raya. Kamu tidak menyedari tentang kaifiat kehidupan mereka. Hidup, tapi dengan cara dia lah. Cara dia. Kerana mereka sedang hidup di alam yang lain. Apa yang jadi kita tak faham tu? Hidup di alam yang lain. Kalau dalam alam perut ibu tu pun lain dah. Tak serupa dah. Oleh itu janganlah pula kamu mengkiaskan kehidupan mereka dengan kehidupanmu, sehingga kamu berkata mereka itu betul-betul, mereka itu hidup betul-betul seperti kita. Janganlah betul. Lagu tu jadi berelui pula dah. Berelui kau jadi Malaysia. Kalau saya sebut mula tu, mula kita rasa jauh. Kau apa berelui? Berelui itu kita tahu benar lah. Moga dia start di India. Start di India berelui itu. Lepas tu yang melarak pergi habis dunia. Melarak pergi. Apa kita ni baru siapa? Nak pergi semacam lah kubur tu, nak minta dengan kubur. Tuan kubur tu tawassul, sikit-sikit tawassul, sikit-sikit tawassul. Siapa kau mereka istirahat, minta tolong dengan orang mati, minta tu. Apa kata dia, muka dia hidup. Kau tidak sibuk masa dalam dunia ni, boleh kita minta.
Ketika tu sibuk lagi dengan nak semaya, nak kampung ni, tak ada apa salah kita minta dari dia hidup. Bahaya dah. Inilah bahaya ni. Jangan gitu. Pak dia fikir macam-macam. Sebab tu Nabi tu kan, bini dia tak boleh nikah. Apa? Mula dia hidup. Orang lain bukan mati. Orang mati syahid tu bini dia tak boleh nikah kan? Pula bila habis hadah tak boleh nikah. Pada dia hidup. Nak kira gitu. Tapi Pok Beriwi kata gitu. Nabi tu ramah saja ya, kata dia mati tanah. Sebenarnya dia balik sombong jumpa bini dia. Hal lagu tu tak siapa lagi, tak dengar lagi sini kan. Nanti kau siapa? Kau siapa lah kalau kita lelok kan. Jadi panggil tak lelok, panggil punah. Panggil punah. Orang tahu lakon. Ni kalau sana tahu dah. Orang capa-capa dia, kalau logo-logo siapa dia buat dia. Mari dah kan. Buat menega ke apa dah. Jadi tak ada tu benda tu. Jangan agak begitu. Jadi dia berdoa. Bapak ni bapak berdoa. Dah Tuhan kata mati. Dah mati dah. Mati dah. Pada dia hidup tu. Hidup cara dia. Alam lain. Alam lain. Itu baik. 244. Dan sesungguhnya kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nak menghadapi semua ujian ni kena sabarlah. Itulah penawar yang paling baik, paling berguna. Tidak ada siapa pun boleh menghadapinya melainkan apabila ada sabar. Sebab itu dia tekan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sabar ni bersama. Jadi di sini ujian ni ada semua. Kalau zaman Nabi dulu ada dah. Lepas tu hari ni sama-sama ada ni. 244 itu merupakan sunnatullah. Jadi ujian Tuhan kepada manusia ni dalam bentuk tak suka lah, tak sedap lagu sani tu. Lapar, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa tu memang sunnatullah kepada orang-orang yang beriman. Dalam dunia ni, kita hidup dalam dunia ni kena sedarlah tu. Sebab itulah kata Quran ini panduan hidup, pedoman hidup. Cuba kita baca ni. Tidak serupa kau baca novel, kau baca cerita, kau baca golai, tak serupa. Tengok cerita, kau macam-macam cerita dalam TV tu kan. Ada semua cerita tak habis-habis. Tapi dia bukan jadi panduan, pedoman hidup. Pedoman hidup yang lagu ni. Yang kita jumpa semua ni, apa kita nak anggap mana tu? Jangan nampak begitu je. Kerana tak faham ni kan, tak tahu ini sunnatullah, ini Tuhan boleh angkat seseorang tu jadi tinggi di sisi dia. Orang bunuh diri. Tak ada kau orang bunuh diri. Belanda bunuh diri. Nasib baik kita orang Islam ni setahun ni boleh tengok. Hak kaya pun bunuh diri, hak comel pun bunuh diri, hak berjaya pun bunuh diri. Tak faham. Tak faham hidup ni apa gini. Besar tu. Tapi kalau kita faham semua ni ujian daripada Allah ni sunnatullah. Memang gitu kehidupan dunia ni, dia tak lepas, tak lari daripada waktu. Kalau kata manusia dia akan jumpa. Dia akan jumpa. Mula mau ada, lepas tu tak ada. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Jadi kurang ada tu. Mula syukurlah. Saya tak nampak orang lain. Orang lain tu yang dia juga. Saya nampak nenek saya. Anak dia ramah, lelaki, hebat-hebat, ganggu-ganggu. Lepas dia sendiri tak ada. Lepas tu kita ni hak kemudian duk tengok. Lepas tu saya habis tak ada dapat saudara saya. Kita pula jadi orang tua. Apa semua ni? Apa semua? Apa kita mari sini jadi gini? Ini semua ujian. Tuhan ayat ada. Pasti. Lam lagi. Kalau orang mengaji Nahwu Arab ni tahu. Lam lagi. Lam tu makna taukid. Nak menguatkan. Nabluwannakum. Nun taukid pula. Sekali lagi nak menguatkan tu. Apa nama ni?
Kalau kita tengok di sini, walanabluwannakum, dan sesungguhnya kami akan mengujimu, kami pasti akan menguji. Kalau kita nak tambah lagi, sesungguhnya kami pasti akan mengujimu. Kita tambahlah, tak jadi masalah. Dan sesungguhnya kami pasti, PASTI, pasti. Sesungguhnya tu lam tu, walanabluwannakum, nun takkid tu mana ada? Pasti, tambah salah. Maknanya mari dalam dunia ni pasti jumpa ni. Tanyalah masing-masing. Sekurang-kurangnya sakit gigi ke tidak demo? Ada sakit gigi, ketika sakit gigi tak boleh nak kecek kan. Nah, tu ujian berlaku lah tu. Pada sakit-sakit lama-lama tak tahan cabut. Aku ada tu. Itulah naqsin minal amwal wal anfus. Atas diri kita ni kurang, mula cegah mata. Itu jadi kelabu. Aku ada tu. Apa-apa kita. Apa berlaku begitu kepada kita? Kita tengok orang lain pun begitu juga. Gigi mula penuh, lepas tu kau tak ada. Kurang tu. Kurang atas diri. Susuk bukan kurang hak tu. Kita sendiri pun tak ada. Orang kita anak. Dalam keluarga kita kurang seorang. Kurang tu. Orang nak bahas atas kurang saja tu pun sepanjang mana. Kurang harta benda, kurang panjang dia sebut ni kan. Sedikit baru bisyai'in Tuhan uji walaupun kita surah besar siapa orang bunuh diri kecil baru tu bisyai'in sedikit. Dengan sedikit ketakutan. Kadang-kadang ketakutan tu kadang Allah takutlah. Cuba tengok, bayangkan alhamdulillah kita ni tidak sampai ke peringkat tu. Moga lepas dah Tuhan beri ni dia ada masa juga. Orang kita ni masa Jepun dah ketakutan semua. Takutlah, tak selamat lah. Lepas tu Tuhan will lepas kita. Orang lain pula kena giliran orang lain pula. Bosnia lari celodah lari habis rata. Syria rata pergi. Tak boleh duduk negeri sendiri. Takut. Ancaman nyawa. Mati kalau duduk situ. Ada tanah air apa nama dia duduk di Iraq habis rata berselayuk rata dunia. Tu ketakutan tu. Tahu-tahu tidur pun tak boleh, bunyi sama meletup sama alik sana alik sini, bunyi bedil, bunyi bom, bunyi ke apa. Tahu-tahu tengok rumah selongguk tanah jadinya bila kena bom rumah comel-comel tadi. Tu ujian semasa hidup di dunia. Sikit bang tu takut. Kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, begitulah seterusnya. Aku mana-mana bukan orang yang boleh bersabar dalam keadaan itu. Ini panduan. Itu benda yang akan berlaku kepada kita. Pak kita nak agama kena sabar. Sebab itu tadi disebut dari permulaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Di sini wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar boleh menghadapi. Bila lepas ujian tu kan, masa ujian tu selesai. Tuhan ujian lain pula nak kata selesai tentu tak sampai mati ada ujian ni. Memang begitu sunnatullah. Ada orang kata hidup dunia ni memang begitu. Hak tidak lagu ni mana? Ada ke tak ada? Ada. Syurga. Kalau nak tu kena mari sini dulu, kena menghadapi ujian ni dulu. Lulus hak ni boleh situ. Kalau kita tak mari sini tak ada syurga. Tak ada syurga. Hak kita duk nampak depan kita dekat rupa lagu ni, kita kenal orang ni, kita panggil nama dia gini-gini kan. Hak Tuhan takdir itu diberi peluang untuk dapat syurga. Kita ni semua lah. Berapa ramai hak tak ada, hak kita tak boleh nak bayar. Kalau nak kira boleh ada. Moga dia pun orang seperti kita juga. Selama mana hak tak ada, kita tak tahu tu. Tuhan tidak cipta, tidak jadikan sebagai manusia. Tuhan tidak takdirkan dia jadi hidup. Ada orang sebentar mati. Hidup mentah mati lalu kecil lagi. Apa begitu? Ada orang 2 tahun. Macam-macam lah umur. Ikut mana-mana pun mari dunia ni untuk dapat peluang untuk masuk syurga. Ada peluang juga untuk masuk neraka. Janganlah tu. Tu diberi panduan ni. Supaya kita jangan salah jalan pilih.
Di sinilah yang menentukan kita untuk balik ke syurga. Sebab asal kita sana, mari sana. Nabi Adam dulu dengan Hawa dulu daripada sana. Jadi kita nak balik ke sana lah. Jadi dalam menghadapi semua ni kena sabar. Kalau tak sabar, susah. Tak berjaya lah kita. Jadi orang sabar ni lagu mana? Teruk secara mana kemuncaknya. Tadi kita banyak cabut gigi, kerabu mata, gotu-gotu itu kurang-kurang lagu tu. Kemuncaknya matilah. Kemuncak tak ada dah. Tak ada dah lah. Habis lah cerita dia. Atau bukan bumi nak berurusan dengan dia, nak kecek dengan dia, nak berkira dengan dia, nak berkasih sayang dengan dia. Habis tak ada dah. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu musibah, mereka mengucapkan, kami milik Allah dan kepadanya juga kami sekalian kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah menimpa, dia ingat itu hakikatnya. Hakikatnya kita ni hak Allah. Sampai masa dia ambil lah. Tak sudut ayat nak kita sayang setara mana. Kita tak segi lagi kau. Tak puas hati lagi. Tak boleh. Sampai masa dia kena pergi. Kemuncaknya bila kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bila orang mati. Okay? Itu sunnah lah tu macam. Sunnah. Dalam Quran ada. Musibah lah tu. Kemuncak musibah mati. Habis cerita dah. Tak ada dah. Tak ada anggapan dah nak mari dalam dunia. Tak ada. Lepas tu kalau kita tengok hadis banyak lagi lah. Mapu-lapu tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah juga. Tu orangnya lah tu, orang tidak berat tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang diucap. Apa ucap tu? Nak suruh kita ingatlah. Nak mengadap di hidup ni. Kita ni semua hak dia, bukan hak kita sendiri. Bukan hak kita sendiri, hak dia. Bila hak dia, dia nak, sampai masa dia nak ambil balik, dia ambil. Apa kita akan kembali kepada dia. Dialah yang akan menghitung amal kita, sama ada baik atau buruk. Itu kepercayaan kepada akhirat. Kepercayaan kepada akhirat. Nak tanam benda ni, mati tu nak buat apa? Nak pergi ke mana? Nak pergi ke sana. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya juga kami sekalian atau kita sekalian kembali. Mereka adalah orang-orang yang percayakan takdir Allah. Itu hakikatnya. Apa yang telah ditakdirkan Allah tidak akan terlepas dan pasti akan berlaku. Sama ada ia baik atau tidak baik pada anggapan manusia. Pada anggapan manusia tidak baik. Sebenarnya kalau kita kata tidak baik itu baik juga. Sebab tu orang yang beriman semua hak Tuhan belaka, molek belaka lah. Itu maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama ada baik atau tidak baik pada anggapan manusia. Pada anggapan manusia. Semasa hidup di dunia ni, kalau tak ada sakit, lah kita kata, tak ada doktor. Berapa lama pula orang hidup tu dengan jadi doktor, dia dapat gaji, dia ada habuan, dia diberi habuan. Sebab apa? Sebab dia boleh mengubah orang sakit. Tu Tuhan buat sistem dunia ni lagu tu. Lepas tu doktor ni tidak cari ubat diri. Dalam hutan, dalam hutan, ambil akar kayu ke apa ke, proses, bagi ubat, dapatlah rezeki dia ke dia. Kita tengok di hospital, apa duk kerja bahagian tu, bahagian tu di hospital, di luar hospital. Kalau tak ada orang sakit, tak ada semua tu, tak ada semua, tak perlu doktor, tak perlu farmasi, tak perlu apa. Tuhan buat gitu. Jadi di sebalik hak tak baik tu ada baik juga. Ada baik. Bahkan manusia berbangga. Anak dia ngaji tinggi, jadi doktor, dia bangga pula. Padahal doktor tu apa makna? Maknanya orang sakit orang tu sakit. Tak boleh nak nyawa, tak boleh nak bernafas. Nak rayak di sebalik orang tak molek kita kata. Ada molek. Mati kemuncaknya. Kemuncak kalau tak mati jadi mana? Kalau tak mati manusia ni jadi mana? Macam berfikir tak nak bayar lah. Kalau tak mati tak tua lah.
Setakat umur ni pun dapat dah tua tu. Bahkan lu 1000 tahun, 2000 tahun, lagu mana jadi? Lama lah, lama. Orang sampai dulu ada lagi. Kena rumah setinggi ni, kau tinggi. Dah. Tak boleh buat rendah-rendah. Campur dengan orang rendah pula. Orang ke mana? Hak tinggi tu. Kalau dia pergi rumah orang rendah. Dah. Banyak masalah. Timbul masalah banyak. Lepas tu nak makan minum ke apa susah. Jadi molek dia mati. Sebentar je Tuhan nak uji, sebentar je. Nak lepas hak ni. Lepas tu habis lah. Ya siapa-siapa pun nak mati belakang. Bukan sini tempat ni, nak tempat lalu je. Tu Nabi kata tempat lalu tu. Tempat lalu. Jangan ingat sini ni segala-gala je. Kita sudah sini. Ada. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Itu dalam hadis sebut. Jadilah kau di dunia ini sebagai anak dagang atau orang yang lalu saja di suatu tempat. Anak dagang ni di mana pun negeri orang kan, dia akan keliling. Dia tak akan duduk situ. Gilah 5 tahun ke 10 tahun, dia akan balik negeri dia. Orang lalu dia ke mana? Tengok nak kereta api je lah. Kereta api, orang ditunggu duduk. Kita tak tunggu lagi. Duduk lagi dah. Kita tunggu stesen depan. Apa betul lagu tu? Tapi tunggu juga. Siapa dia nak duduk atas kereta api? Siapa dia nak duduk ke dia situ? Nak pergi tempat lain. Cuma dia duduk, dia kemudian kita tengok orang turun. Tak sampai masa kita lah. Kali yang kedua stesen depan lagi tak turun ni. Tu je. Nak selama mana sangat. Sebab tu kita kalau hidup Tuhan beri panjang umur sikit, cuba kenal di belakang 30 tahun dulu, lama ke tidak? Mentah, tak tahu gapo sebenarnya. Sementara 30 tahun dah. Itu hidup dunia. Jadi Allah SWT buat tu comel oleh belakang, sesuai dengan kehidupan dalam dunia ni. Allah berfirman, baca ni Safwan, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Bermaksud tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah sedia ada di dalam kitab, yang ini pengetahuan kami, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang telah terlepas daripadamu, dan tidak pula terlalu bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi semua ni yang berlaku kepada kita begitu gini ni kan, Tuhan tahu dah. Tak ada apa pun yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita di bumi ni, hidup di bumi ni, pada diri kita, kepada apa di sekeliling kita ke, illa fi kitab. Ada berlaku dalam ilmu Tuhan. Dalam ilmu Tuhan ada dah. Dan dia tulis dah di Lauh Mahfuz. Itulah kita kata Lauh Mahfuz tu, kitab tu boleh juga. Kitab tu dengan makna Lauh Mahfuz. Kitab tu dengan makna dalam ilmu Allah. Dia tahu berlaku dah. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya lagi. Bumi ni lagu mana akan jadi, bila akan hancur berlaku, dia tahu berlaku dah. Kita ni, setiap orang ni, masing-masing ni nak hidup selera mana, lagu mana, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecilnya, berapa kali kelip mata kita ni semasa hidup, berapa kali kelip mata kita. Tuhan tahu berlaku, kita tak tahu. Nak kira sehari kelip pun payah dah kita. Penat dah, berapa kali kelip, berapa ada bulu, berapa helai bulu di tubuh kita. Tahu lagu. Tahu lagu tu tak ada orang lain tahu sampai kita.
Buat berilui mari kata ada tak. Siapa ni Nabi tahu. Nabi tahu. Nabi tahu, Nabi duk tengok belakang, duk tengok tahu belakang ni. Umat dia sekalian ni sampai kali kiamat duk tengok. Oh, penat lah. Penat daripada hidup mula lagi Nabi. Dah, lepas pada mati. Dah tahu habis segala dunia. Tengok pahamai rusak tu. Pahamai rusak. Nak kau nak bagi dah tu. Kau nak bagi. Beringatlah. Royak tu nak suruh beringat. Ada lagu tu ada. Bahawa terima bukan sore dua, terima ramai. Nak ceritalah Pakistan didominasi oleh berilui. Mungkin orang kejut. Pahaman umum hak paling kuat, paling ramai. Cumanya antara dalam dengan Tuhan tu je lah. Tapi kecenderungan ke situ, lebih ke situ. Hak lain ni, hak nak betul ni ada semua. Ada semua. Tapi hak ramai, kecenderungan ramai. Kok tu? Janganlah kita sampai jadi gitu Malaysia. Boleh berlaku, ada berlaku. Kita boleh tunjuk tu Pakistan. Tak ambil kira lagi hak pecahan-pecahan lain tu, Syiah tu berapa jenis Syiah pula. Hak lain tu. Bunyi Islam 100%. Tak jadi apa juga kalau Islam tak sama fikrah, akidah tak sama. Dia kucah juga. Tak aman juga. Itu benda yang sebab tu kena jaga akidah, kena molek. Kalau dah belok nak betul payah. Betul payah. Hebat ulama besar. Payah. Kalau dah belok nak betul tu. Itu nak wayang. Turki tu bunyi kata dah, kita sebut dah. 100% Sunni. Kita pun bangga Sunni. Sunni ke apa penyembah kubur segala mana tu. Situ. Berilui kuat juga sana. Berilui kuat. Kubur-kubur ni kan, tarekat-tarekat ni kan banyak benar. Menyeleweng. Termasuklah tarekat popular, tarekat Syanazi. Nah, hak sini dulu gomo sibuk dah. Nak menghalalkan semula. Kerja sia-sia. Kerja sia-sia. Sana lah, sana. Bagi sana. Sunni bunyinya. Tapi kita tak ajar dengar Sunni lah, kita boleh kecek dengan Tuhan. Boleh kontak tu dengan Tuhan. Boleh jumpa dengan segala wali dalam dunia. Tiap-tiap malam jumpa dengan Nabi. No. Boleh betul lagu tu. Ahli sunnah lagu mana? Waktu kita faham ahli sunnah kok mana lagu tu. Tak ada ajaran ahli sunnah lagu tu. Nak pasok. Itulah ahli sunnah. Dia jadi gitu lama-lama. Sebab tu tak pergi jauh. Duduk. Apa nama ni sama sendiri tu. Ada kira dari segi sebut. Iyalah. Hampir 100% ahli sunnah. Tapi ahli sunnah lagu mana? Ahli sunnah lagu mana? Situ pula masalah. Asal juga di Pakistan ahli sunnah. Ahli sunnah lagu mana? Ahli sunnah berilmu tak dia? Begitu. Tak apalah. Jadi hal ni semua ni Tuhan buat gini ni supaya apa? Supaya kita kalau terlepas dunia, bagai dunia apa, tidaklah sedih sangat. Sebab kita tahu benda dunia ni. Kalau kita boleh dunia pun tidaklah suka sangat. Melonjak-lonjak, melompat-lompat suka. Tidak, kita ingat ini semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tu hikmahnya. Apa begitu? Supaya kamu tidak berduka cita, tidak sedih sangat. Kalau benda terlepas daripada kita. Dan kalau boleh apa-apa tidak suka sangat. Jadi khabar diri, kata khabar diri. Ini makna kepercayaan kepada takdir dalam Quran ni. Segala-galanya Tuhan tahu belakang dah. Sebelum buat. Cuma kita tak tahu bila mati seseorang barulah kita tahu begini. Cubalah kaji perjalanan hidup dia. Setelah tu habis itu. Habislah situ. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat
dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang sebenar-benar mendapat petunjuk. Orang yang lagu tu hidup dia sedar semua, ingat semua ke Tuhan, dan sedar apa-apa ni ujian sunnatullah berlaku ni, molek ke tak molek ke dalam hidup kita ni, semuanya daripada Allah berlaku dengan hikmatnya. Kita kena hadapilah. Jadi cara kita nak menghadap tu lagu mana? Dua perkara Tuhan sebut. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Tu bila ada waktu kita boleh hadapi. Kalau tak ada waktu cemas sangat, cemas. Lepas tu baca inna safa wal marwah, baca inna safa wal marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Sesungguhnya Bukit As-Safa dan Al-Marwah adalah sebahagian dari syiar, yakni agama Allah. Oleh itu sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiada apa-apa kesalahan kepadanya untuk bersa'i, yakni berjalan dengan berulang alik di antara keduanya dalam keadaan bertakbir dan bertahlil. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan sukarela, maka sesungguhnya Allah Maha menghargai kebajikan lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki amalan mereka dan menerangkan kebenaran yang mereka sembunyikan. Maka orang-orang itu aku terima taubatnya, dan akulah yang Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan azab sengsara dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tempoh kelonggaran. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, As-Safa, Bukit Safa, dan Al-Marwah, nama bukit ini, Bukit Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar agama Allah. Oleh itu sesiapa yang mengerjakan haji, faman hajja aw i'tamara, faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiada apa-apa kesalahan kepadanya untuk bersa'i. Bertawaf tu bukan makna keliling, ayat tawaf bihima, bersa'i, pergi mari gitu. Dengan berjalan dengan berulang alik di antara keduanya dalam keadaan bertakbir dan bertahlil. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan sukarela dan seterusnya, begitulah. Jadi kita ada nota di sini 2, 4, 6. Kerja umrah itu sama saja dengan kerja haji. Semua amalan yang dilakukan dalam haji
dilakukan juga dalam umrah, kecuali berwukuf di Arafah. Itu je tak ada bezanya. Lain serupa je. Jadi di sini dia sebut rukun lagi. Sebelum ni sebut rukun yang penting, iaitu sembahyang. Sembahyang ni ada kiblat dia. Lepas tu haji, rukun Islam juga. Ni pun ada tempat dia. Ada tempat dia, ada syiar-syiar dia. Di mana kena buat apa? Ada. Dan di sini dalam Quran disebutkan tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Itu pun panduan yang diberikan untuk dalam kita melakukan ibadat haji, ibadat haji dan umrah. Jadi ini perkenalkan satu rukun yang lain pun. Ini pun salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah juga. Salah satu bentuk kita ingat kepada Allah juga. Sebelum pada ni, azkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi nak menyatakan itu semaya, sabar, apa sebut. Lepas tu cara hidup kita macam mana, terima takdir Allah SWT. Lepas tu kita nak bersyukur lagi ni, iaitu dengan ibadat haji. Kalau semaya tak perlu habis piti, tak perlu pergi jauh. Ni perlu habis piti, makan tenaga, susahkanlah pergi tu. Lepas tu dia dalam bentuk kerja lagu tu, dalam bentuk perbuatan tertentu. Jadi bila kata ibadat, dia kena ikut cara hak dia royak tu lah. 7 kali tak boleh buat lebih. Sini gini. Buat lagu mana? Lagu tu lah. Ayat tawafa tu makna dia keliling. Kalau tawaf Kaabah tu keliling. Ni ayat tawafa bihima ni, mana antara Safa dengan Marwah tu keliling. Kau lagu mana? Sebab dia kata kalau tak ikut Nabi masalah. Kalau ikut sunnah selesai lah. Bukan keliling. Tu pergi mari bulan ni. Pergi mari. Waktu orang panggil sa'i. Sa'i. Orang panggil sa'i. Maka tidak ada apa-apa kesalahan kepadanya untuk bersa'i di antara keduanya. Jadi tak ada kesalahan. Apa sebut tak ada salah tu? Tidak disuruh kita. Apa yang sebut tak ada salah tu? Ni dia berkait dengan hak semasa tu ayat tu. Sebab pada masa tu orang-orang hak kafir baru masuk Islam ni, masa tak sedap. Masa tak sedap. Sebab dulu dia bersa'i juga cara dia. Tapi berhala sana ada, berhala sini ada. Atas bukit tu ada berhala, atas bukit ni ada berhala. Jadi zahir perbuatan tu kan nampak macam ikut hak lama, serupa dengan hak lama juga. Takut salah lah. Jawabnya sudah bersih itu semua, tak ada dah. Bila Islam hari Nabi SAW kuasai Mekah tu, jatuh ke tangan Nabi SAW pada tahun yang ke-8, tahun yang ke-9 dibersihkan semuanya, tak ada dah semua tu. Inilah. Jadi hak cerita lama dulu tak payah kita duduk buat marilah tu. Hak asalnya ada tu. Asalnya Nabi Ibrahim pun tak ada syirik, tak ada berhala, tak ada gapo demo yang tabah lepas pada tu. Jadi kita mulai semula balik pada asal. Tepat tu tepat. Memang Allah kehendak kita, Allah ajar dah. Kan kita dah baca dah sebelum pada ni, Nabi Ibrahim dengan Ismail minta doa kan, wa arina manasikana. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat atau cara-cara ibadah haji dan umrah kami. Tuhan pun tunjuk. Hak Nabi buatlah dia, kita buat hak Nabi Ibrahim dulu lagi. Tapi hak Nabi Ibrahim yang sudah diperbetulkan, dicelah-celah tu orang kafir baiki banyak. Ubah. Nabi SAW lagi balik hak asal. Hak adalah ni tak betul. Antaranya inna safa wal marwata min sya'airillah. Jadi jangan berasa bersalah. Itu dia berkait dengan masa tu. Berkait dengan masa tu. Orang-orang semasa ayat ni turun. Jadi ada yang berasa tak sedap. Berasa macam kita duduk besar hak lama. Padahal tak ada dah benda tu, tak ada dah. Dia perasakan tu hari. Dia perasakan hak sahabat ni kan. Dia berasa dah minum arak dia tak molek tu, tak kena. Kita ni tak apalah. Hak generasi kemudian ni memang tak minum arak, keturunan pun tak minum. Tapi kalau dia tu sahabat-sahabat dia, ayah dia
Ayah dia tahu duduk bina arok. Kau mati dalam keadaan gitu. Muka syariat arok tu tak payah lagi pada masa tu. Kau mana-mana dia jadi terfikir dia mana nak makan kurang kan agama dia. Kau mati dalam keadaan gitu tu. Sebabnya syariat tak sempurna lagi pada masa. Jadi dalam Quran hari dia nak ada banyak juga nak membersihkan fikiran-fikiran hak sakit-baki tu. Sampah sarap yang ada sikit banyak keraguan ataupun kemuskilan di kalangan orang-orang pada masa tu dia menghilangkan. Salah satunya ayat ni. Jadi kalau kita tengok ayat ni tanpa mengetahui asbab nuzul dia, sebab itu kena tahu dalam usul tafsir tu ada asbabun nuzul. Kadang-kadang kita tak faham apa yang tak salah. Apa yang tak salah? Apa salah? Salah tu lagu mana? Fala junah, tidak jadi kesalahan kamu nak bersaksi. Tidak jadi kesalahan aja. Tidak sunnah kan? Ada sunnah apa yang kata tidak jadi kesalahan? Itu dia berkait dengan peristiwa semasa. Sebab itu nak faham Quran ni kita kena tengok. Satunya latar belakang semasa. Latar belakang semasa. Dan satu lagi hak umum untuk selama-lamanya. Jadi hak latar belakang semasanya kemudian Nabi SAW duduk buat, ajar sahabat dia duduk buat. Tiap-tiap tahun sahabat dia duduk buat lagu mana? Duduk umrah, duduk bersa'i situ. Buat tu seperti yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi SAW, Nabi kita tetapkannya. Hak ni betul, hak ni tak betul. Hak ni orang-orang lain kena tawaf bila telanjang. Puak ni tak payah telanjang. Ada pula peraturan-peraturan yang khusus-khusus begitu pula. Jadi itu semua sudah diperbetulkan. Hak diselewengkan sebelum Nabi mari tu banyaklah hak diselewengkan. Banyaklah hak diselewengkan. Misalnya dia semaya juga, semaya cara dia menghadap kepada kiblat tu juga. Tapi juga berhala penuh dalam Kaabah tu. Itulah cerita sampai jahiliah. Lepas tu Islam hari Kaabah tu juga kita menghadap tu juga. Maka kita rasa ni pernah ni rumah berhala ni dulu ni. Adakah bersalah kita? Adakah salah kita menghadap kepada tu? Itu cerita lama. Supaya juga saat ini cerita lama. Tak dulu ingatlah waktu tu. Tempat tu tempat suci. Nak bayar sesuci tempat yang terpilih pun boleh jadi kotor kalau tak jaga. Hak Nabi Ibrahim pun ada semua. Akhir sekali berhala Nabi Ibrahim pun ada. Berhala Nabi Ismail pun ada dalam tu. Apa-apa dia tu semaya tak ada tu. Jadi tidak bersih. Maka kita tu tak berasa lagi sebab kita tak tahu sejarah. Bayangkan orang-orang dekat dengan masa tu. Dulu penuh dengan berhala. Walaupun tak ada bekas-bekas dia tu. Orang duduk ngadak kotor juga. Duduk ngadak kotor pun tak kira. Sebab hak tu asalnya betul gitu. Hak ada di celah-celah tu buat. Jangan duduk mari dalam kepala tu. Maka moga bekas situ, bekas tempat berhala. Jadi kita kurang dah. Nabi pun tak ada tu juga. Ketika Nabi tu ada berhala lagi. Ketika Nabi tu ada berhala. Nabi tu semuanya tak ada tu. Menghadap ke arah syatral Masjidil Haram. Bukan sembah rumah tu. Bukan sembah berhala dalam tu. Menghadap ke arah tu apa? Tuhan suruh menghadap ke tu. Ada rumah tu. Kalau ada rumah tu kau kena menghadap ke tu. Bukan sembah. Sembah ni lagu lain. Orang tak boleh naik atas. Atas berhala tu sembah. Ni boleh naik duduk atas Kaabah tu lah. Boleh. Jerit Kaabah boleh. Datang. Nak semaya atas Kaabah boleh. Sah. Lagu tu ke orang sembah berhala? Sembah Kaabah. Lepas tu, kalau sembah berhala ni, kalau tak ada berhala tu tak boleh nak sembah. Ni tak kira. Tapi setakat learn ni, ada dah dalam sejarah Kaabah tu roboh tak ada. Tapi orang kena kotor semacam. Sebab tu dalam Quran disebut bukan sembahlah Kaabah. Bukan menghadaplah kepada ke arah syatra. Itu makna syatra tu ke arah tu. Apa kita buat gitu? Tuhan suruh lagu tu. Gitu ya.
Semasa Nabi tu, kalau nak kira, nak banding dengan kita ni, kita ni bersih. Dah tu, tak ada kat apa. Lama mana 400 tahun, 1000 tahun. Semasa Nabi dulu, Nabi pergi ke Madinah, tahun sebelum tu lagi, ada fardu semaya 5 waktu ni, sebelum tu lagi, sebelum pergi berhijrah ke Madinah lagi. Lepas tu semasa Madinah tu duduk semaya kan. Sampai tahun ke-8, penuh dengan berhala lagi. Semua berhala kan? Dah. Bila Nabi menguasai Mekah tu, Nabi lah yang membersihkan. Waktu tak betul. Tapi hal betul, Nabi Ibrahim dulu ajar mengadap ke arah tu. Itu benda. Jadi ni maksud ayat ni pun nak hilangkan apa nama ni, keraguan ataupun berasa tak sedap, berasa tak sedap hati tu, takut-takut buka-buka hak lama tu. Terutamanya orang yang pernah sa'i dengan niat membesarkan berhala ni tu duduk gimana dulu. Lepas tu Islam pun suruh lagu tu juga setelah tak ada berhala. Orang tak suruh ingat dulu lah. Sumpah masalah Kaabah lah juga, sumpah. Tak suruh duduk ingat hak dulu. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan sukarela, maka sesungguhnya Allah Maha menghargai kebajikan. Hadis. Wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Allah ni Maha menghargai, tahu nak balas orang yang buat baik ni lagu mana dia tahu. Syakir, alim, Maha mengetahui. Dulu dengan niat apa orang pergi sa'i gimana. Dulu dengan niat apa orang nak sembahyang hadap pada Kaabah, Tuhan tahu. Selepas Islam yang membawa ajaran tauhid, tak ada semua tu, Tuhan tahu juga. Jadi Tuhan balas sesuai dengan apa yang diketahuinya lah. Tak sudah using lah. Tak sudah using. Begitu. Jangan kita kata, berapa ratus tahun jadi rumah berhala tu, kita duduk mengadap tu. Apa bezanya? Ada orang kafir kata, kita mengadap sebuah batu, dia pun sebuah batu juga dia. Orang Islam, dia kata begitu. Padahal tidak. Kita bersembahyang ke arah, bukan sembah. Bukan sembah. Sebab itulah bukan Nabi SAW saja, sahabat-sahabat dia pun, kita semua tahu, baca dalam Bukhari, dalam kapur kan, Sayyidina Umar, dia kata ke batu Hajarul Aswad, aku tahu kamu batu, kamu tidak dapat memberi manfaat, memberi mudarat. Kalaulah tidak sabit, tidak kerana aku pernah tengok Nabi kucuk, aku tak kucuk. Jadi hal tu makna berkaitan apa ni, beri perasaan, emosi. Mana umat dengan Nabi, situ tempat kekasih kita kucuk, kita nak kucuk juga biar bertemu. Itu manusia ni, manusia kan. Kalau orang dia sayang, tak apa. Kalau orang dia tak sayang, tak mesti minum gelas tu, tak mesti orang lain minum. Tapi kalau orang dia sayang minum, bukan setakat gelas tu, dia cari tempat betul-betul kena mulut dia. Itu sifat manusia. Jadi nak boleh ada dalam muka bumi ni, biar kita tahu hak mana kat orang Nabi duduk sapu, duduk usap, duduk siung. Kita nak pergi sapu situ kata. Biar ada kan. Kalau tidak, Madinah tu luas mana, Mekah tu luas mana. Boleh tahan nak sapu, banyak benda, payahlah tu. Biar ada setempat kita tahu Nabi kucuk. Kerana tu mempertemukan kasih sayang beribu tahun umur. Nabi Ibrahim kucuk, Nabi Temari kucuk, kita pun kucuk juga situ. Berasa suka sangat. Pasal apa? Mulut kita bertemu mulut dia, walaupun dia sudah tidak ada. Itu kasih sayang orang Islam ni kepada pemimpin dia dahulu. Sangat tu lah Nabi buat gitu. Sampai situ Nabi istilah kita buat gitu juga, betul-betul ikut. Itu orang panggil saya sengerti dah. Bukan sembah batu. Ada apa batu? Sebab kita dapat kau gelas berapa sen je, kita berapa ya. Gomong kita mau simpan. Bagi dia ada nilai besar tu, kau kasih dia beri. Orang lain tak ada nilai, kata batu hitam, bukannya batu sinar putih. No, kau kasih dia beri. Tak sedut kecek lah, tak tahu harga dia. Aku tahu harga dia. Sapu tangan tu kaknya pegang sipai pak tu. No, apa? Sapu tangan tu banyak lagi sapu tangan lain macam-macam ni.
Sebab sapu tangan tu kasih dia bui. Lama-lama sekali kan waktu ambil kat senyum. Sebab apa? Bekas kasih dia senyum. Itu manusia. Dia siapa pun, dia tu wadah, dia tetap ada tu. Jadi kalau dia boleh hati masa puas. Itu caranya. Kemudian innal ladina yaktumuna ma anzalna, itu tak ada dalam Quran. Kita sekata lagi untuk malam ni, wallahu